Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan menceritakan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Melayu. 1.5 Unsur asing dalam bahasa. 1.5.1 Latar belakang peminjaman unsur bahasa asing. Semenanjung tanah Melayu telah menerima pengaruh bahasa asing sejak zaman bahasa Melayu kuno lagi. Ini hasil daripada hubungan perdagangan dengan negara asing. Pada abad ke-7, Kepulauan Melayu dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, iaitu bahasa tertua yang berasal daripada India. Apabila agama Islam mula bertapak di Kepulauan Melayu, Kepulauan Melayu mula menerima pengaruh bahasa Arab. Tibanya bangsa Eropah ke tanah Melayu, Kepulauan Melayu mula menerima bahasa-bahasa Eropah. 1.5.2 Peminjaman bahasa. Peminjaman dilakukan secara terus dan terjemahan. Peminjaman terus adalah bentuk dan sebutan kata asing yang disesuaikan dalam bahasa Melayu. Contohnya, karakter. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, karakter. Bahasa Inggeris, komputer. Bahasa Melayu, komputer. Peminjaman penterjemahan pula ialah sesuatu konsep diberikan maknanya dalam bahasa Melayu. Contohnya, bahasa Inggeris, honeymoon. Bahasa Melayu, bulan madu. 1.5.3 Sebab-sebab peminjaman. Keperluan untuk menamakan sesuatu benda, tempat dan konsep yang baru dalam sesuatu bahasa. Kekerapan penggunaan perkataan asing yang lebih tinggi berbanding dengan penggunaan perkataan itu dalam bahasa penutur asli. Untuk mengatasi masalah sinonim, perkataan nikah dipinjam daripada bahasa Arab bagi perkataan kahwin agar lebih sopan dan rasmi. Untuk mengungkapkan sesuatu kata dengan lebih tepat, kata pinjaman diambil daripada bahasa lain. Seterusnya ialah jenis-jenis peminjaman unsur asing. Terdapat 7 jenis peminjaman unsur asing. Pertamanya, peminjaman tulen. Peminjaman ini ialah peminjaman yang dilakukan secara penuh kata-kata daripada bahasa asing. Contohnya, polis, strategi, matematik. Yang kedua ialah peminjaman maksud. Peminjaman ini ialah kata bahasa asing yang diberi maksud baru dalam bahasa Melayu. Contohnya, plantation, ladang, resort, inap desa. Yang ketiga ialah peminjaman kacukan. Peminjaman ini ialah ciri-ciri budaya asing yang ada persamaan dengan budaya dalam bahasa Melayu. Contohnya, kasut boot, baju kot, cubaterai dengan pintu gate. Yang keempat ialah peminjaman pemberian. Kata BM yang sedia ada digunakan untuk mengisi kekosongan dalam budaya asing kerana sukar diganti dengan bahasa Melayu. Contohnya, kapal terbang, pencakar langit, peluru meriam. Yang kelima ialah peminjaman berpindah. Peminjaman berpindah ini berlaku disebabkan bunyi-bunyi kata dipinjam. Hal ini yang menyebabkan maksud kata yang pertama berpindah kepada maksud kata yang kedua. Contohnya, vowel digunakan dalam bahasa Melayu sebagai vokal, walaupun kedua kata vowel dan vokal berbeza makna. Yang keenam ialah peminjaman dialek. Peminjaman dialek ini daripada unsur-unsur dialek seperti dialek Kedah, Perak atau Kelantan. Contohnya, kelmarin, semalam, dening, beriak, ekau dan jenuh. Yang ketujuh ialah peminjaman kuno. Dianggap sebagai menghidupkan semula kata-kata lama untuk memenuhi keperluan masa kini. Contohnya, dermaga, purnama, limbongan.
Unsur-unsur asing yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit dibawa oleh pedagang India yang datang ke Kepulauan Melayu pada abad ke-7. Bahasa Sanskrit disebarkan oleh Sami atau pendeta Hindu-Buddha kepada penduduk tempatan. Hubungan dengan India telah menyebabkan banyak kosakata Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit boleh dikategorikan kepada beberapa bidang, iaitu bidang agama dan falsafah, istilah dan ekstrak, dan yang terakhir, hubungan kekeluargaan. Yang pertama, bidang agama dan falsafah. Contohnya, bahasa Melayu, agama. Bahasa Sanskrit, agama, dewa. Bahasa Sanskrit, devi. Bahasa Melayu, bidadari. Bahasa Sanskrit, bidayadari. Bahasa Melayu, syurga. Bahasa Sanskrit, swarga. Bahasa Melayu, neraka. Bahasa Sanskrit, naraka. Istilah abstrak. Bahasa Melayu, bahaya. Bahasa Sanskrit, baya. Bahasa Melayu, bencana. Bahasa Sanskrit, wancana. Bahasa Melayu, cinta. Bahasa Sanskrit, ka. Bahasa Sanskrit, suka. Bahasa Melayu, duka. Bahasa Sanskrit, duhka. Bahasa Melayu, gembira. Bahasa Sanskrit, gambira. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan. Bahasa Melayu, manusia. Bahasa Sanskrit, manusia. Bahasa Melayu, keluarga. Bahasa Sanskrit, kulawarga. Bahasa Melayu, suami. Bahasa Sanskrit, suamin. Bahasa Melayu, isteri. Bahasa Sanskrit, serti. Bahasa Melayu, teruna. Bahasa Sanskrit, terona. Bahasa Melayu, saudara, saudari. Bahasa Sanskrit, saudara, saudari. Selepas itu, peminjaman imbuhan bahasa Sanskrit terbahagi kepada dua, iaitu awalan dan akhiran. Peminjaman imbuhan awalan maha, diguna bagi kata dasar guru, siswa, raja. Contoh kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah maha guru, mahasiswa, maharaja. Imbuhan awalan yang kedua ialah pra. Contoh kata dasarnya ialah kata, sekolah. Contoh kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah prakata, prasekolah, prasejarah. Ketiga ialah dwi. Contoh kata dasarnya ialah bahasa, fungsi, fokus. Contoh kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah dwi bahasa, dwi fungsi, dwi fokus. Imbuhan awalan tata. Kata dasarnya ialah bahasa, cara, susila. Kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah tata bahasa, tata cara, tata susila. Imbuhan awalan tri. Kata dasarnya dimensi, bahasa. Contoh kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah tridimensi, tribahasa. Kemudian, peminjaman imbuhan akhiran. Kata dasarnya seni, budi. Imbuhan akhiran man. Kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah seniman, budiman. Kata dasar cendekia, harta, sukarela,
angkasa, jelita. Imbuhan akhiran wan. Kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah cendekiawan, hartawan, sukarelawan, angkasawan, jelitawan. Kata dasar seni, olahraga, sukarela. Imbuhan akhiran wati. Kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah seniwati, olahragawati, sukarelawati. Kata dasar biduan karya. Imbuhan akhiran nita. Kata terbitan yang boleh diterbitkan ialah biduan nita, karya nita. Seterusnya ialah bahasa Arab. Pengaruh Arab muncul selepas pengaruh India bertapak di Kepulauan Melayu. Terdapat banyak kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Melayu. Kedatangan Islam juga mempengaruhi agama dan kepercayaan serta budaya penduduk tanah Melayu. Berikut merupakan peminjaman kosakata bahasa Arab mengikut bidang agama, ilmu fikiran dan perasaan, benda dan kejadian, adat dan pergaulan manusia. Bahasa Arab juga mempunyai imbuhan akhiran. Terdapat beberapa imbuhan akhiran yang boleh dilihat seperti slide berikut. Seterusnya ialah bahasa Parsi. Ramai penutur bahasa Parsi yang menetap di Kepulauan Melayu pada jangka waktu yang lama. Walau bagaimanapun, jumlah peminjaman kosakata tidak begitu banyak. Berikut merupakan kosakata bahasa Parsi. Dalam bahasa Melayu, anggur di bahasa Parsi dipanggil anggur. Dia benda yang sama, cuma dia punya ejaan dari segi perkataan berbeza sedikit. Seterusnya ialah bahasa Jawa. Pemerintahan Majapahit dan penghijrahan penduduk Jawa ke tanah Melayu telah menyebabkan bahasa Jawa diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Selain bahasa Sunda, Minangkabau, Banjar serta Indonesia, bahasa Jawa merupakan bahasa yang paling berpengaruh berbanding yang lain. Antara perkataan Jawa yang masih digunakan ialah awet, ayu, enteng, jeruk, matang, soto, pecal, perabot, garing, gado-gado, pamir, lontong, pinggir, lempeng, waras dan sembrono. Seterusnya ialah bahasa Cina. Hubungan dengan masyarakat Cina, khususnya penutur bahasa Hokkien oleh orang Hokkien, telah menyebabkan banyak kosakata Cina dipinjam. Orang Hokkien adalah yang terawal datang ke tanah Melayu. Saya akan sebut beberapa bidang dengan penggunaan bahasa Melayu serta bahasa Cina. Dalam bidang sayur, buah makanan, kita dapat lihat contohnya dalam bahasa Melayu, kuih tiaw. Tapi dalam bahasa Cina, kita panggil kuih tiaw. Kalau peralatan, camcap, dia pun panggil camcap juga, sama je. Manusia dan budaya dan kenderaan. Kalau kita panggil amoy, dia panggil emui. Kalau kita panggil angpau, mereka panggil angpo. Kalau kita panggil apek, mereka panggil apek. Dia macam itulah. Seterusnya ialah bahasa India. Hanya sedikit penggunaan bahasa Tamil dalam bahasa Melayu ini kerana bahasa Tamil banyak meminjam bahasa Yunani, Portugis, Inggeris dan bahasa-bahasa dari timur lain. Contoh kosakata India: kakak, akak, emak, ama, bapa, apa, canai, canai, gurindam, gurindam, temikai, kemindikai. Seterusnya adalah bahasa Portugis. Bahasa Melayu meminjam beberapa kosakata daripada bahasa Portugis yang datang ke tanah Melayu untuk berdagang dan meluaskan pengaruh mereka ke Kepulauan Melayu. Kata pinjaman Portugis ada seperti berikut: almari, meja, mentega, bendera, tuala, pesta, garpu, sekolah, roda dan lagi-lagi. Terusnya ialah bahasa Belanda. Selepas mendengar kejayaan Portugis di tanah Melayu, Belanda telah meluaskan kuasa terhadap negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Mereka menggalakkan penduduk tempatan menggunakan bahasa Belanda. Walau bagaimanapun, kosakata Belanda agak terbatas dalam urusan seharian. Contoh kosakata Belanda adalah seperti berikut, iaitu ajong, balkoni, duit, engsel, komander, korupsi, kursus, pas, whistle dan lagi-lagi.
terakhir sekali ialah bahasa Inggeris. Pinjaman kosakata Inggeris, pinjaman kata paling berpengaruh dan dominan dalam bahasa Melayu. Ia disebarluaskan melalui sekolah-sekolah Inggeris di dalam Melayu pada zaman itu. Banyak dipinjam akibat perkembangan ilmu dalam bidang sains serta teknologi. Kosakata seperti berikut adalah motosikal, parlimen, stesen, teknologi, paip, aiskrim, enjin, koperasi, kelas, basikal, bas, buku, diri, komputer, kelab, generasi, artikel, televisyen, kelas dan lagi-lagi. Dalam imbuhan awal seperti anti, auto, multi, sub, makro dan lagi-lagi. Contohnya ialah anti rasuah, anti sosial, antibiotik, automobil, autograf, autobiografi, makroekonomi, multinasional, poliklinik, politeknik, ultrabunyi. Imbuhan akhiran seperti al, is, logi, grafisi dan seperti berikut. Contohnya clinical, practical, ekonomis, nasionalisme, sosiologi, kronologi, revolusi, productivity dan lagi-lagi. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.